Apa itu kepimpinan? Menurut Weinberg and Gould 1995, kepimpinan merupakan proses tingkah laku yang mempengaruhi individu atau kumpulan untuk mencapai matlamat. Ia berkait rapat dengan kuasa, yang mana kuasa didefinisikan sebagai kebolehan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap atau perlakuan orang lain, daripada Barron and Greenberg 1990. Terdapat beberapa teori kepimpinan dalam sukan, termasuklah kepimpinan berasaskan trait dan model kepimpinan multidimensi Celadurai. Yang pertama, kepimpinan berasaskan trait. Ia dipopularkan pada awal kurun ke-20 dan melihat kepimpinan berasaskan sesuatu yang dianugerahkan secara semula jadi kepada individu tertentu. Dalam kepimpinan berasaskan trait, bukan semua orang boleh menjadi pemimpin kerana seorang pemimpin yang berjaya dilahirkan dengan ciri-ciri trait tertentu yang tidak dapat pada orang lain. Mereka berpendapat bahawa pemimpin yang berjaya mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berbeza dari orang kebanyakan dan ciri-ciri ini adalah stabil pada setiap masa. Namun, pendekatan ini kurang popular sekitar tahun 1960 kerana tidak menampakkan keseragaman yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang berjaya. Justeru, pendekatan ini sebenarnya tidak sesuai digunakan untuk melihat kepimpinan dalam sukan, menurut Sage 1975. Model kepimpinan multidimensi Celadurai melihat ciri-ciri kepimpinan dalam sukan secara spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses keselarasan perlakuan pemimpin adalah ciri-ciri situasi, pemimpin serta para pengikut. Berdasarkan rajah, perlakuan yang menepati kehendak organisasi sebenarnya dipengaruhi oleh ciri-ciri situasi dan pengikut. Contohnya, perlakuan seorang jurulatih di peringkat sekolah sebenarnya tertakluk kepada peraturan serta apa yang diingini oleh pihak sekolah terbabit dan ia berbeza dengan tuntutan atau kehendak sebuah pasukan profesional. Perlakuan sebenar jurulatih atau pemimpin pula dipengaruhi oleh ciri-ciri jurulatih itu sendiri. Sekiranya beliau seorang yang ceria, maka itulah yang ditonjolkan beliau semasa melaksanakan tugasnya. Perlakuan yang diingini pula adalah perlakuan yang menepati situasi yang dihadapi serta memenuhi kehendak para atlet. Contohnya, jika atlet berada dalam keadaan yang tertekan, lazimnya mereka inginkan jurulatih yang memahami keadaan mereka. Jika ciri-ciri ini terdapat pada jurulatih tersebut, maka atlet tadi akan berasa seronok atau puas serta mungkin dapat beraksi dengan baik. Seperti yang dijelaskan tadi, model ini menjangkakan bahawa prestasi atlet serta kepuasannya akan meningkat sekiranya wujud keselarasan dan persamaan di antara ketiga-tiga perlakuan jurulatihnya. Untuk mengukur kepimpinan seseorang, kita boleh menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan cara temu bual. Kita boleh bertanyakan kepada mereka mengenai pengalaman dalam mengendalikan sesebuah pasukan, berapakah lama tempoh mereka berkhidmat dalam sesebuah pasukan, serta bagaimana mereka menangani perbezaan pendapat dalam ahli kumpulan. When you say you talk about leadership and you define what the definition of a leader has become to you. Well, it's about trying to maximize the potential and the talent of the teammates to try to make them better, to improve them. You know, I have games where I'll shoot 6 for 19 or whatever it is, but it's not about. Apa yang kita dapat saksikan, terdapat beberapa ciri-ciri pemimpin yang ada pada beliau. Selain itu, kita boleh mengukur dan menentukan gaya kepimpinan seseorang melalui soal selidik, iaitu yang pertama, menggunakan skala kepimpinan dalam sukan atau Leadership Scale for Sport LSS dan juga Malaysian Generic Skill Instrument MyGSI. Soal selidik ini direka dan dibangunkan oleh Celadurai dan Saleh 1980. Ia merangkumi 40 item yang bertujuan untuk mengukur 5 dimensi tingkah laku pemimpin.
Soal selidik ini mempunyai 5 skala Likert yang diisi oleh ketua dan ahli pasukan bagi menentukan gaya kepimpinan. Oleh itu, jumlah dimensi yang paling tinggi akan dikira sebagai gaya kepimpinan seseorang. MyGSI digunakan untuk menguji tahap generik individu di Malaysia yang mempunyai 3 konstruk kemahiran generik yang diuji iaitu komunikasi, kemahiran kepimpinan dan kemahiran kerja berkumpulan. Kita beralih kepada kebimbangan. Apa itu kebimbangan? Menurut Levitt 1980, kebimbangan adalah berpunca daripada kebangkitan fisiologi dan stres yang dihasilkan berdasarkan interpretasi negatif. Menurut Wen 1997, kebimbangan ialah sesuatu yang negatif dan boleh mempengaruhi pencapaian atlet dalam sukan. Ia merujuk kepada tafsiran kognitif yang dibuat oleh individu terhadap persekitarannya. Jika tafsiran tersebut menjurus kepada sesuatu yang mendatangkan kesan negatif, maka ia menghasilkan kebimbangan. Terdapat 2 jenis kebimbangan iaitu kebimbangan trait dan kebimbangan seketika. Terdapat beberapa teori kebimbangan, antaranya teori dorongan, teori U terbalik dan teori zon berfungsi optimum Hanin. Yang pertama, teori dorongan diperkenalkan oleh Hull 1947 dan Spence 1956. Dalam konteks ini, perkaitan antara prestasi dan kebimbangan dilihat dalam bentuk linear. Semakin tinggi tahap kebimbangan, semakin baik prestasi yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, teori ini tidak boleh diakui keberkesanannya kerana apabila melebihi tahap, peningkatan kebimbangan yang berterusan akan menyebabkan prestasi jatuh. Yang kedua adalah teori U terbalik. Teori ini diperkenalkan oleh Yerkes and Donson 1908. Model ini menunjukkan hubungan antara tekanan iaitu kebangkitan dengan prestasi. Model ini menyebabkan bahawa peningkatan kebangkitan akan meningkatkan prestasi. Tetapi jika terlalu tinggi, akan menyebabkan prestasi atlet terganggu dan menjadi teruk. Selain itu, teori ini turut menyatakan bahawa atlet yang mencapai tahap tekanan yang optimum akan menunjukkan prestasi yang baik. Yang terakhir adalah teori zon berfungsi optimum Hanin. Teori ini hampir sama dengan teori U terbalik. Ia diperkenalkan oleh Yuri Hanin yang mengandaikan bahawa tahap optimum kebimbangan berasaskan situasi bagi seseorang atlet adalah berbeza dengan atlet lain. Menurut Hanin 1989, tahap optimum kebangkitan berasaskan situasi seseorang atlet ada yang bermula pada tahap yang paling rendah sehinggalah yang paling tinggi. Beliau menjelaskan bahawa setiap atlet mempunyai ZBO yang tersendiri. Justeru, perbezaan utama antara ZBO dan teori U terbalik adalah titik optimum yang menghasilkan prestasi terbaik atlet. Ia wujud dalam satu zon dan bukannya satu titik yang pasti seperti teori U terbalik. Untuk mengukur kebimbangan, kita boleh menggunakan soal selidik dan alat maklum balas biologi. Salah satunya adalah SCAT, Sport Competition Anxiety Trait, yang menguji tahap kebimbangan atlet sebelum memulakan pertandingan. Ia mempunyai 3 skala Likert iaitu tidak pernah, kadang-kadang dan selalu. Hasil kajian mendapati bahawa
30 minit sebelum pertandingan adalah merupakan tahap kebimbangan yang tinggi. Yang kedua adalah alat maklum balas biologi yang digunakan untuk mengukur kadar denyutan jantung atlet. Something that has an elastic strap, as you kind of would see here. A monitor device would connect onto it, and then it wraps around your chest. Skin-to-skin contacts would be under your shirt, and it is measuring the actual beat of your heart. So it gives a